KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot kita pada hari ini. Sukses SPM Pecutan 2022. Mata pelajaran pada hari ini Geografi tingkatan 5. Kita nak membincangkan kertas 1 dan kertas 2. Dan ada cikgu yang akan kita jemput pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Itu dia, kita dah pun berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat datang Cikgu Fitri. Waalaikumsalam. Cikgu, saya pun sepanjang hari ini berkobar-kobar juga sebenarnya. Bersemangat. Bersemangat kan. Sama juga dengan murid-murid di rumah untuk kita tahu lebih lanjut berkenaan dengan Geografi tingkatan 5 kertas 1, kertas 2. Ya, betul. Tapi nanti dulu murid-murid. Sebab kita nak memperkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Aida yang akan bersama kita sepanjang sesi sukses SPM Pecutan 2022 pada hari ini. Dan yang pastinya cikgu, apa saja yang akan kita bincangkan untuk Geografi kertas 1 dan kertas 2 tu pada hari ini? Kita akan tengoklah bagaimanakah bentuk soalan dia dan apakah contoh-contoh soalan dalam SPM supaya murid-murid calon-calon SPM dapat bersedia bersemangat untuk menjawab dan mencipta kecemerlangan. Itu yang penting. Mencipta kecemerlangan. Itu yang kita nak dapatkan murid-murid. Kalau dah pun bersedia, saya serahkan kepada Cikgu Fitri. Silakan Cikgu. Terima kasih Din. Saya teruskan murid-murid di rumah calon-calon SPM. Kita akan terus kepada apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seperti mana yang dipaparkan oleh di slide saya sekarang. Kita terus dulu kepada yang pertama. Yang pertama adalah berkaitan dengan Geografi kertas 1. Dia ada kod dia, sebelah dia ada kod dia 2280 palang 1. Itu adalah kod bagi mata pelajaran Geografi kertas 1 SPM. Apa yang ada dalam soalan Geografi kertas 1 ni? Semua murid-murid pastinya ingin tahulah apa yang terkandung dalam soalan Geografi kertas 1 ini. Saya teruskan. Soalan dia ada 40 soalan objektif aneka pilihan, bermaksud dia ada bagi soalan dan dia sediakan beberapa pilihan jawapan. Pilihan jawapan dia adalah A, B, C dan D. Itu dipanggil aneka pilihan. So boleh calon-calon murid-murid boleh memilihlah jawapan yang sesuai dengan soalan yang diberikan. Yang seterusnya adalah kita tengok jawab semua soalan. Murid-murid calon-calon SPM, jawab semua soalan yang terkandung dalam soalan SPM Geografi kertas 1. Kena jawab semua soalan. Jangan tinggalkan. Saya yakin murid-murid calon-calon SPM pasti dah mengetahuinya dan kita dah bersedialah untuk menjawab soalan Geografi kertas 1 ini. Saya teruskan lagi. Apakah masa dia? Masa yang diperuntukkan, berapa masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit untuk menjawab 40 soalan ini. Pastikan masa yang diberikan itu pastinya mencukupi untuk calon-calon menjawab ke semua soalan, 40 soalan yang diberikan. Seterusnya adalah tiada soalan berkaitan kemahiran geografi. Saya yakin murid-murid calon-calon SPM dah tahu apakah yang dikatakan dengan soalan kemahiran geografi. Sekiranya anda tak tahu, nanti kita kupas lagi. Supaya murid-murid lebih tahu. Dah tahu dah sekarang, tapi pastinya selepas ini murid-murid akan lebih tahu berkaitan apa yang dibincangkan dalam Geografi kertas 1. Seterusnya adalah kita pergi kepada Geografi kertas 2. Sebelum kita kembali pada penerangan lebih detail, lebih jelas, lebih lengkap berkaitan dengan Geografi kertas 1 tadi, kita pergi dulu pada Geografi kertas 2 ni, format dia lah. Kod dia sama juga 2280, tapi dia palang 2, menunjukkan bahawa kertas 2 terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi ketiga-tiga bahagian ni membawa markah keseluruhan adalah 100 markah.
Jawab semua soalan bahagian A dan B. Maksudnya jangan tinggalkan ruangan kosong. Saya pasti calon-calon SPM akan dapat menjawab ke semua soalan pada bahagian A dan bahagian B. Pada bahagian C, dia ada 4 soalan. Pilih 2 daripada 4. Maksudnya, mungkin soalan 1, 2, 3, 4, calon memilih untuk menjawab 1 dan 2. Ketiga dengan 4 tak perlu jawab lah. Dia macam tu. Ataupun mungkin soalan 1, murid-murid tak selesa dengan soalan tersebut, selesa dengan soalan nombor 2 ataupun nombor 3, jawablah soalan nombor 2 dan nombor 3. Maksudnya, pilih 2 daripada 4 soalan yang diberikan untuk bahagian C. Okey. Seterusnya adalah masa yang diberikan untuk geografi kertas 2 ni 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit ni masa yang cukup untuk murid-murid meluahkan apa sahaja apa yang murid dah belajar. Dah belajar kan, kita terjemahkan ke atas kertas jawapan, dan pastinya murid-murid akan dapat mencipta kecemerlangan sekiranya dapat menjawab dengan sebaik yang mungkin. Itu saya teruskan lagi, Dan. Boleh, Dan? Boleh, saya teruskan. Okey, murid-murid di rumah pasti boleh teruskan lagi, terus meneliti apa yang saya akan sampaikan supaya dapatlah tercapailah hasrat hajat saya ni, supaya murid-murid di rumah, calon-calon SPM dapat mencipta kejayaan yang cemerlang. Kita tengok dulu, berbalik kepada geografi kertas 1, topik dalam geografi kertas 1, dia ada topik geografi tingkatan 4, itu geografi fizikal. Berkaitan dengan pergerakan plat tektonik, pembentukan dan kepentingan batuan, proses dan kesan luluh hawa, proses dan kesan gerakan jisim, bentukan dan kelestarian sungai, tindakan ombak dan di pinggir pantai. Ini adalah geografi fizikal, tingkatan 4. Ada juga topik geografi manusia. Tingkatan 4, taburan penduduk, pertumbuhan penduduk dunia, migrasi penduduk, pertempatan dan urbanisasi. Untuk topik tingkatan 5, dia ada juga geografi fizikal, fenomena cuaca dan iklim serta pengaruhnya, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Itu geografi fizikal untuk tingkatan 5. Yang seterusnya adalah topik geografi manusia untuk tingkatan 5. Bermaksud tingkatan 4 ada geografi fizikal, tingkatan 5 pun ada geografi fizikal, tingkatan 4 ada geografi manusia, tingkatan 5 pun ada geografi manusia. Dia ada sumber tenaga, kesan penolakan dan pengurusan sumber tenaga, kegiatan ekonomi utama, kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Banyaknya topik nak kena ingat. Jangan risau, sebab saya yakin murid-murid dah ada masa yang cukup untuk mengulang kaji sebelum ini. Cuma tambahan sedikit untuk murid-murid lebih mengimbau balik apa yang murid-murid dah ingat, dan kita tambah lagi supaya murid-murid calon-calon SPM dapat mencapai kecemerlangan lah. InsyaAllah. Kita teruskan. Ini contoh soalan untuk geografi kertas 1. Ini soalan ni dia tanya secara terus, yang mana soalan ini memerlukan murid-murid menjawab terus daripada soalan. Maksudnya soalan dia padat terus kepada jawapan, dan murid-murid dapat memilih jawapan dengan lebih baik lah. Jadi cara dia adalah murid-murid kena kenal pasti apa kehendak soalan ni. Ditanya di lapisan bumi, terus tergambar di fikiran murid lapisan bumi lah. Terdapat arus perolakan. Arus ni bersifat cahaya lah, dia boleh mengalir. So kita tengok pilihan jawapan dia: mantel, teras luar, kerak bumi, teras dalam. Ini soalan ditanya secara terus. Ini jawapan dia adalah mantel. Contoh soalan seterusnya adalah soalan berdasarkan rajah. Dalam kertas 1, dia ada bagi rajah. Dia akan tanya berdasarkan rajah yang diberikan. Contoh yang dipaparkan di slide sekarang adalah rajah berikut menunjukkan pergerakan plat yang membentuk banjaran gunung lipat di banjaran Himalaya. Itu maksudnya dia punya pengenalan kepada soalan. Lepas tu dia akan bagi rajah. Murid-murid kena faham rajah yang dipaparkan, yang diberikan dalam soalan. Apakah sebab berlakunya lipatan kerak bumi seperti dalam rajah di atas? Ditanyalah. Dia kena faham rajah tu. Dia ada anak panah dia ada petunjuk dia, arah pergerakan, anak panah kiri dan kanan. Terus kita faham ini adalah pertemuan plat. Dia tanya pergerakan. Dia tanya apakah sebab? Sebab pergerakan, sebab ni adalah pertembungan. Sebab nampak anak panah kedua-dua ni menuju ke arah yang bertemulah, dia bertemu. Kalau temu ni tembung. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan, itu dia pencapaian, berpisah. Di sana dia tak sehaluan. Ini dia bertembung, dia berjumpa. Itu pertemuan plat benua dengan plat benua.
Okey, saya bukan nak tekan kepada topik ini, cuma saya tekankan bahawa ada soalan berbentuk rajah. Hari murid-murid calon-calon SPM kena faham, kena memahamilah apa yang topik-topik yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan ada rajah, kita boleh buat ulang kaji. Okey. Yang seterusnya soalan adalah ada soalan yang berdasarkan foto. Okey, ada foto seperti mana yang dipaparkan di slide sekarang. Dia tanya kesan proses lulu hawa. Okey, proses lulu hawa kimia yang menghasilkan pandan darat dalam foto tersebut. Ini adalah jawapannya adalah pengkarbonan. Okey, pengkarbonan. Maksudnya ada foto kan. Kalau dalam SPM, dalam SPM foto yang diberikan berwarna. Berwarna maksudnya calon-calon selesa untuk menjawab soalan. Okey, yang terakhir, contoh soalan yang seterusnya adalah yang terakhir, soalan yang berdasarkan peta. Saya bagi contoh peta Malaysia. Ada juga soalan yang boleh diberikan berbentuk peta dunia. Murid-murid boleh bersedialah tengok buku, buat ulang kaji, perhatikan peta Malaysia, perhatikan peta dunia. Seperti soalan yang dipaparkan di slide sekarang. Apakah faktor yang menggalakkan perkembangan bandar X dan Y? Ini adalah dia punya key dia, lokasi bandar di Malaysia, faktor yang menggalakkan perkembangan bandar X dan Y. X di Terengganu, Y di Sarawak. Pastinya kedua-dua tempat ini adalah terdapat kegiatan berasaskan petrokimia, adalah pelombongan petroleum dan gas asli. Itu adalah contoh soalan. Ada rajah, ada soalan secara terus, ada gambar foto dan ada peta. Okey, kau tengok peta tu cikgu yang tadi tu, peta Y tu kampung saya cikgu. Kat mana tu? Kat Miri Sarawak. Miri Sarawak. Pandai. Okey. Saya beri perhatian kepada bentuk-bentuk soalan itu dan saya yakin calon-calon boleh menjawab dengan baik. Baik, terima kasih Cikgu Fitri. Baik, kita akan sambung selepas ini murid-murid. Apa kata kita berhenti rehat dulu, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot sukses SPM Pecutan 2022 pada hari ini mata pelajaran geografi. Kita nak berbincang berkenaan dengan topik kertas 1 dan juga kertas 2 geografi tingkatan 5. Dan sekarang ini Cikgu Fitri nak bagi penerangan kepada murid-murid berkenaan dengan kertas 2 Cikgu, bahagian A. Bahagian A. Betul. Okey, silakan Cikgu. Saya teruskan untuk bahagian 2 ke geografi kertas 2, bahagian A, kemahiran geografi. Seperti mana yang dipaparkan, 2 soalan struktur, jawab semua soalan. Okey, 2 soalan ni merangkumi 30 markah, maksud satu soalan 15 markah. Salah satu berdasarkan kemahiran geografi iaitu skala dan jarak, arah dan bearing, ketinggian, keluasan, rujukan grade 4 dan 6 angka serta peta topografi. Soalan 2 berdasarkan kemahiran geografi iaitu melukis graf dan carta pai, taksiran graf dan carta pai. Ada 2 bahagian maksudnya. Ada 2 soalan dan semua berkaitan dengan kemahiran geografi. Tidak ada yang lain lah. Tak ada yang lain. Saya teruskan. Ini peta topografi seperti mana yang dipaparkan di slide sekarang. Ini adalah contoh peta topografi. Berwarna. Calon-calon jangan risau. Calon-calon boleh melihat ini dengan jelas. Pastinya tidak akan mendatangkan masalah untuk calon-calon memahami peta topografi. Saya yakin calon-calon dah tahu cara untuk membaca ataupun meneliti peta topografi. Saya teruskan. Ini contoh soalan. Contoh soalan soalan 1 berkaitan dengan peta topografi. Saya tunjukkan contoh-contoh yang boleh murid-murid jadikan sebagai panduan untuk bersedia menjawab soalan SPM dengan cara yang paling baik. Contoh soalan sekarang ni dia ada bentuk biasa A, B, soalan 1A, soalan 1B, C, D. Dia ada anak-anak dia. Anak-anak dia dan membawa markah keseluruhan 15 markah. Nyatakan arah setinggi dalam segi 4 grade berikut. Contohlah, dia akan bagikan segi 4 grade dan segi 4 grade ni calon kena rujuk pada peta topografi yang dibekalkan. Peta topografi dia bersaiz A3 besar. Yang disediakan dalam kertas soalan. Dan terus rujuklah kepada rujukan grade yang diberikan, petak grade yang diberikan. Contoh sebagai jawapan kat sini, nyatakan, disuruh nyatakan saja, nyatalah, beri je. Tak payah buat dalam bentuk ayat.
berikan saja. Contoh 976 meter terus boleh dapat markah seperti mana markah yang diperuntukkan dalam soalan. Okey, bergantung jugalah kan sama ada satu markah ataupun dua markah, okey, bergantung kepada markah yang diperuntukkan. Contohnya soalan yang lain adalah berapakah bearing Bukit Nanas dari Bukit Asam. Okey, yang ni berikan jawapan, tak perlu gunakan ayat yang panjang-panjang. Contoh sebagai ayat panjang, berapakah bearing Bukit Nanas dari kampung Bukit Asam ialah apa-apa. Tak perlu, tuliskan sahaja jawapan yang berkaitan. Okey, contoh di sini adalah 156 darjah. Itu menunjukkan bearing lah. Murid-murid tahu ini contoh yang diberikan. Okey, murid-murid boleh bersedia sama ada untuk mengukur jarak, boleh juga bersedia sama ada untuk menentukan ketinggian dengan cara yang lain, menyatakan rujukan grade 4 ataupun 6 angka seperti mana yang saya maklumkan tadi pada slide sebelumnya. Okey, contoh soalan lain, dia akan susuli tadi dia kemahiran geografi. Okey, kena ukur bearing ukur bearing. Okey, jadi ada nak tanya tak soalan? Kata yang ukur-ukur tadi. Okey, dia ada soalan nak tanya tak? Macam mana murid-murid nak mengukur tu, cikgu ada ke peralatan yang boleh digunakan? Bagus Saya yakin murid-murid di rumah pun mungkin tertanya-tanya juga. Dia nak tanya peralatan apa yang sesuai. Okey, mungkin dekat atas meja din tu dah nampak ada alat kat situ. Okey, ada 3. Boleh kalau macam contoh tadi mengukur bearing, boleh menggunakan alat yang diberi nama tu di tangan din tu. Apa nama dia kalau din tahu? Murid-murid di rumah pun pasti juga boleh tahu apa nama alat tersebut. Tentukan sudut. Jangka sudut. Jangka sudut. Saya ingat sudut. Jangka sudut. Jangka sudut. Jangka sudut. Kalau nak ukur jarak, boleh menggunakan pembaris. Okey. Itu contoh alat lah. Okey, itu adalah berkaitan dengan alat. Okey, alat yang seterusnya di depan dia tu ada alat dipanggil jangka lukis. Okey, ni kejap lagi kita akan tunjukkan soalan bagaimana yang menggunakan alat ini. Okey, saya teruskan. Nyatakan 2 kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan dalam kawasan segi 4 grid tersebut. Beri alasan. Ni dia fahamkan soalan. Apa kehendak? Dia suruh nyatakan sah 2. Dia nak 2, bagi 2. Bagi lebih boleh. Jangan risau dan jangan kurang daripada 2 sebab disebut dah di situ. Dia nak 2. Kalau dia kata 3, bagi 3. Nak 4, bagi 4. Lebih tidak apa, tapi jangan kurang. Okey, berikan alasan. Maksudnya setiap 2 kegiatan dan nyatakan alasan. Saya bagi contoh dekat sini, aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan adalah kegiatan ekonomi. Alasan dia kerana terdapatnya sungai. Ada sebab. Okey, ada perkara, ada sebab dia. Okey, yang seterusnya aktiviti penternakan kerana terdapatnya padang rumput. Kegiatan ekonomi dia adalah penternakan. Okey, sebab dia adalah terdapat padang rumput. Okey. Seterusnya boleh bagi aktiviti ekopelancongan. Ekopelancongan adalah kegiatan ekonomi. Okey, sebab dia terdapat kawasan hutan. Maksudnya calon-calon boleh jawab macam ni, tapi pastikan menggunakan ayat yang lengkap. Okey, jangan ayat tergantung ataupun ayat yang terlalu pendek supaya calon dapat markah setimpal dengan markah yang diperuntukkan dalam satu-satu soalan. Untuk bahagian A, kemahiran geografi ni, untuk bahagian A kertas 2, soalan 1. Okey, kita pergi lagi. Okey, ini adalah contoh soalan untuk nombor 2. Biasanya dalam kertas 2 bahagian A, kemahiran geografi. Okey, berdasarkan jadual 1, lukiskan sebuah graf garisan. Ini kemahiran kedua lah. Tadi ada pentafsir peta, ada bearing, ada lukis jarak, ukur jarak dan sebagainya, kira luas. Okey, berdasarkan jadual 1, lukiskan sebuah graf garisan yang menunjukkan jumlah pendapatan sektor pelancongan di Malaysia antara tahun 2014 hingga 2018. Gunakan skala 1 cm mewakili RM5 bilion. Okey, ini kena faham lah. Okey, kena faham. Okey, lukis graf garisan. Sebab dia suruh lukis graf garisan, jangan tersalah. Faham betul-betul soalan. Dia suruh lukis graf garisan, kita lukis graf garisan. Seperti mana yang saya paparkan di slide sekarang, ini adalah contoh graf garisan. Kalau disuruh lukis graf bar, lukis graf bar. Okey, sebab dia dah maklumkan dalam soalan, dia dah bagi tahu dah calon-calon, jangan ulang kesilapan lah. Kalau disuruh lukis carta pai, lukislah carta pai. Sebut carta pai, itulah alat yang kita gunakan, dipanggil jangka lukis tadi, untuk melukis carta pai, untuk buat bulat. Okey, untuk buat bulat. Okey, itu je senang cara dia. Letak pensel letak pensel kat ujungnya. Okey. Gunakan skala 1 cm mewakili RM5 bilion pada pasti tegak. Okey, sebab dia dah maklum dah. Okey, pada soalan.
ikut je kehendak soalan. Nak mudah, calon-calon ikut apa yang soalan mahu dan kita akan dapat markah yang kita hendak. Ikut apa yang dia nak, kita akan dapat apa yang kita nak. Yang seterusnya adalah tuliskan tajuk dan labelkan paksi menegak dan paksi merata. Okey. Tajuk boleh rujuk pada soalan yang diberikan. Contoh ni, sektor pelancongan di Malaysia antara tahun 2014 hingga 2018. Okey, itu adalah tajuk dia. So tulis dah semula. Senang je. Dah dapat markah dah. Tulis semula je, tak payah nak fikirkan apa tajuk yang sesuai. Dia dah bagi dah tajuk yang sesuai dan kita tulislah apa yang dia berikan. Terus dia dapat markah. Okey, jangan ulang kesilapan ataupun jangan lakukan kesilapan terlupa nak tulis tajuk. Saya yakinlah calon-calon pasti ingat, sebab ini perkara yang senang untuk calon-calon ikut. Okey, untuk mendapat markah yang sebaik ataupun sebanyak yang mungkin. Okey, contoh soalan, kalau soalan graf, contoh bina graf, buat catapan. Okey, murid-murid akan diberi dengan soalan susulan. Okey, berkaitan dengan catapan ataupun graf yang disuruh lukis tadi. Ini contoh dibagi dengan merujuk pada graf yang anda telah lukis tadi, suruh lukis graf garis. Okey, jelaskan pola yang menunjukkan jumlah pendapatan sektor pelancongan di Malaysia antara tahun 2014 hingga 2018. Jelaskan pola. Pola ni yang paling senang sekali untuk kita berikan. Okey, just tulis je lah pola dia. Pola ni menerangkan pendapatan sektor pelancongan, jumlah pendapatan keseluruhan ialah sebanyak berapa. Tulislah berapa banyak berdasarkan maklumat yang diberikan. Saya tak naklah bagi kat sini apa maklumat dia. Kat sini cuma kita boleh dapat gunakan ayat dia, jumlah pendapatan keseluruhan ialah sebanyak berapa-berapa. Okey, ni murid-murid boleh gunakan contoh ayat ni. Okey, yang seterusnya adalah jumlah pendapatan tertinggi ialah sebanyak berapa-berapa dan pada tahun bila. Okey, ini pola dia. Pola dia ada paling tinggi, lepas tu dia ada yang paling rendah, dia ada jumlah keseluruhan dan ceritakan perkara-perkara lain untuk membolehkan calon-calon mendapat markah seperti mana yang diperuntukkan dalam soalan. Kalau dalam soalan itu peruntukan markah 4 markah, ikutlah untuk dapatkan 4 markah. Kalau 6 markah, kita ikut cara untuk mendapatkan 6 markah. Jangan jawab ringkas. Tu je tip dia. Okay. Jangan jawab ringkas. Dia bagi sikit, macam mana kita nak dapat banyak? Bagilah banyak. Lebih tidak apa. Kerana walau kalau salah, ia tidak ditolak markah. Jangan risau. Jawab saja. Tenang dan jawab dengan sebaik mungkin. Baik. Itu je tip dia. Terima kasih Cikgu Fitri. Siap bagi tips lagi. Tak ada Cikgu. Saya rasa penerangan yang cukup-cukup jelas. Saya dapat rasa yang murid-murid di rumah tengah angguk-angguk faham. Angguk faham. Okey, Alhamdulillah. Kan. Apa kata Cikgu, kita berhenti rehat dulu. Kita sambung selepas ini. Terus menonton kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid sedang menonton slot Sukses SPM Pecutan 2022 bersama dengan saya Din untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 5, dan saya bersama dengan Cikgu Fitri menerangkan berkenaan dengan kertas 1 dan juga kertas 2, dan sekarang ini murid-murid kena fokus sebab Cikgu Fitri nak terangkan berkenaan dengan kertas 2 bahagian B pula. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Kita fokus pada yang seterusnya iaitu kertas 2 bahagian B. Tu kertas 2 bahagian B. Kita teruskan apakah yang ada dalam kertas 2 bahagian B ni. Okey, semestinya adalah bahagian B soalan struktur. 3 soalan, jawab semua soalan mewakili 30 markah. 3 soalan 30 markah, bermaksud satu soalan 10 markah. Okey, jawab semua, jangan tinggalkan. Okey, sekiranya mungkin ada tak ingat fakta ataupun tak tahu, mungkin kita boleh fikir-fikirkan, dan pastinya anda boleh memikirkan dan menjawab dengan sebaik mungkin. Okey, 3 soalan, jawab semua soalan, 30 markah, itu kunci dia. Okey, semua soalan berkaitan geografi fizikal atau geografi manusia. Ada kemahiran geografi ditanya pada bahagian A tadi. Bahagian B tidak ada kemahiran geografi. Dia fokus kepada geografi fizikal dan geografi manusia sahaja. Okey, soalan berdasarkan rangsangan rajah atau foto. Dia bagi rajah, dia bagi foto. Okey, untuk murid-murid dapatkan dia punya apa kehendak soalan. Okey, tengok contoh ni saya berikan. Okey, ada soalan foto. Foto 1 menunjukkan fenomena cuaca di negara kita. Okey, fenomena cuaca lah ni, banjir, kilat lah. Okey, jadi dia akan bagi soalan yang merangkumi 10 markah. Ni
contohlah. Tiga, satu daripada tiga ni saya tunjukkan contoh dia. Okey, dia ada A, ada B, ada C. Mungkin dia ada A, B, C atau D, tapi biasanya A, B, C. Okey, dan merangkumi 10 markah. Kita tengok satu persatu soalan ini dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak menjawab soalan ini. Ini contoh, bukanlah kata soalan ini yang masuk, tidak. Jangan salah faham. Ini contoh supaya murid-murid dapat gambaran, calon-calon dapat gambaran bagaimana untuk memahami soalan dengan baik. Faham soalan, pastinya calon-calon akan dapat menjawab dengan baik. Jadi dia jelaskan punca. Dia ada punca dia. Okey, kita fahamkan dulu foto yang diberikan. Kita dah faham dah tadi gambar banjir. Okey, apa punca banjir? Lepas tu baca soalan yang kedua. Okey, ditanya apa kesan terhadap penduduk? Penduduk tu siapa? Manusia. Mungkin boleh wujud kesan kepada manusia dan kesan kepada alam sekitar. Sekarang ditanya tentang kesan kepada penduduk setempat. Penduduk tu adalah manusia. Jadi kesan kepada manusia lah yang dia nak. Okey, yang ketiga, fenomena seperti dalam foto tu dapat tak diatasi? Semestinya kalau kita rasa ia boleh diatasi, kita berilah pendapat. Sebab dia suruh beri pendapat, boleh diatasi. Kalau kita rasa tak boleh diatasi, berikan pendapat tak boleh diatasi. Sebab apa? Kalau boleh diatasi, kenapa? Itu cara dia. Dan kita berhati-hati baca satu persatu soalan, kita faham. Bila dah faham, barulah kita boleh menjawab dengan baik. Contoh kita dah sekarang dah faham. Saya yakin murid-murid dah faham. Saya faham. Din pun dah faham. Jadi jelaskan punca berlakunya fenomena cuaca tersebut. Dia bagi markah. Dia peruntukkan markah. Dia kita bagilah. Dia bagi 2 markah. Dia suruh jelaskan. Kita bagilah ayat yang sesuai. Pastikan menggunakan ayat yang lengkap. Sebab dia suruh jelas. Dia tak nak ringkas-ringkas je lah. Kalau ringkas ni tak jelas. Jadi kita nak yang jelas. Okey, fenomena cuaca yang menyebabkan taburan hujan meningkat. Okey, itu maksud dia kita dah bagi dah faktor dia, punca dia adalah fenomena cuaca. Dan fenomena cuaca itu menyebabkan taburan hujan meningkat. Maksudnya hujan lebat. So dia suruh beri, jelaskan. Bila jelas, kita beri jawapan dengan jelas lah. Supaya kita dapat markah seperti mana markah yang diperuntukkan. Ada lagi ke jawapan? Pastinya ada, kita beri lagi. Jangan risau, beri jawapan lebih tidak ada masalah. Jangan terkurang, supaya kalau terkurang nanti kita tak dapat markah penuh. Jadi kalau kita bagi lebih, insya-Allah kita akan dapat markah seperti mana yang kita inginkan. Okey. Masalah sistem peparitan itu punca dia. Okey, jadi kita bagi sistem peparitan seperti longkang tersumbat, kita tambah ayat. Okey, mungkin kalau kita tanya sistem peparitan bermasalah, macam mana masalah tu? Kita bagi contoh masalah dia adalah longkang tersumbat. Ayat yang jelas dan kita boleh tahulah. Okey, ini untuk dapatkan markah yang kita nak tadi. Okey, kita boleh tambah lagi. Kita tidak masalah. Okey, dia ada bagi ruang jawapan. Kita isikan ruang jawapan dengan jawapan-jawapan kita yang bernas. Pastinya kita akan dapat jawapan yang baik. Permukaan berturap. Okey, punca dia permukaan berturap. Okey, menyebabkan air tidak meresap. Dia tak masuk ke dalam tanah. Okey, makin menyebabkan banjir. Itu cara nak menjawab. Okey, tak perlulah tulis semula soalan. Okey, punca berlakunya fenomena cuaca tersebut ialah, tak perlulah. Terus jawab kepada jawapan. Sebab ini dia sediakan ruangan jawapan. Kalau nak panjang-panjang nanti pada bahagian seterusnya nanti saya akan tunjuk. Okey, mungkin murid-murid banyak, cikgu saya dah banyak dalam ilmu di kepala ni nak keluarkan. Nanti kita boleh keluarkan, jangan risau. Sebab murid-murid boleh jawab dengan cara yang terbaik. Okey. Seterusnya, tadi kita dah tanya punca, ditanya bagaimanakah fenomena cuaca tersebut memberi kesan terhadap penduduk setempat. Dia beri kepada bagaimana kita kena ceritalah. Bagaimana awak hadir ke sekolah? Saya hadir ke sekolah dengan mendaiki kenderaan yang dipandu oleh bapa saya. Itu contoh kan, kita bagi jawapan yang orang boleh faham. Kalau kita, bagaimanakah anda hadir ke sekolah? Naik kereta. Macam nampak tak jelas. Kalau kita bagi jawapan yang jelas, kita selesalah dan kita dapatlah positif. Okey, keputusan yang positif, yang baik. Okey, memberi kesan terhadap penduduk setempat. Bagaimana fenomena cuaca tersebut memberi kesan terhadap penduduk setempat? Ini adalah kepada manusia. Dia bagi 4 markah. Kesan dia adalah kerosakan harta benda. Itu kita bagi kesan dia.
Dan harta benda yang macam mana yang rosak kerana banjir? Kita sebutlah kerosakan harta benda seperti rumah dan kenderaan. Ayat yang lengkap Kalau murid-murid calon-calon SPM perhatikan ayat contoh yang saya berikan itu, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patah perkataan. Maksudnya untuk menghasilkan satu jawapan yang lengkap ataupun ayat yang lengkap, mungkin dengan mengambil ataupun memerlukan 4 patah perkataan ke atas supaya nampak dia lengkap. Kita baca pun sedap je. Kalau calon-calon baca jawapan calon tu sedap je bunyinya. Tu maksudnya betul lah tu. Dari segi gaya penulisan dia. Okey, seterusnya adalah kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa kesan dia. Apa kehilangan nyawa yang macam mana? Akibat kemalangan atau lemas. Jelas jawapan tersebut. Yang seterusnya kita boleh jawab penularan wabak penyakit seperti kencing tikus, ataupun mungkin boleh tambah lagi seperti kencing tikus atau taun. Contoh kepada wabak penyakit yang terhasil. Sebab markah yang diperuntukkan adalah 4. Jadi bergantung kepada markah yang diperuntukkan juga dan ruangan jawapan yang disediakan. Boleh saya yakin murid-murid di rumah, calon-calon dapat memahami cara untuk jawab, selesa untuk menjawab supaya calon-calon dapat menjawab dan dapat markah dengan baik. Okey, saya teruskan lagi. Apakah jawapan yang boleh diberikan oleh calon? Kerosakan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya. Ringkas je, tidak terlalu panjang jawapan kita, tapi jawapan kita itu jelas dan menepati kehendak soalan. Sebab soalan nak bagaimanakah. Boleh faham Din? Boleh. Boleh. Okey, murid-murid pun boleh. Saya teruskan lagi. Okey, tadi dia tanya dah apa punca. Lepas tu dia tanya apa kesan. Lepas tu dia tanya boleh tak diatasi fenomena tersebut. Beri pendapat anda. Dia tanya adakah dapat diatasi sepenuhnya. Beri pendapat anda. Bila pendapat ni kita berilah alasan kita. Okey, dia tanya adakah ya atau tidak. Kalau kita jawab ya, boleh ataupun ya. Okey, dengan membaiki sistem peparitan. Kita boleh atasi masalah tersebut. Bagaimana cara dia? Baiki dia sistem peparitan. Lepas tu apa lagi kalau boleh? Mendalamkan sungai atau tasik. Okey, kalau kita kata tak boleh, dia jawablah tidak. Kerana taburan hujan yang tinggi setiap tahun. Setiap tahun negara kita banjir contohnya. Ataupun setiap tahun tu kawasan tempat tinggal kita menaiki air. Kita rasa taburan hujan yang tinggi menyebabkan fenomena tak dapat diatasi. Kena beri pendapat. Sebab pendapat, jangan risau, pendapat tak semestinya salah dia pendapat kita, tapi kita kena bagi alasan apa kita dah cakap macam tu. Tidak lagi pembuangan sampah sarap tidak terkawal. Mungkin pengalaman murid-murid ataupun calon-calon nampak sampah makin hari makin banyak, menyebabkan itu tidak dapat membendung masalah banjir, longkang tersumbat tadi. Beri pendapat, nyatakan ya atau tidak. Sebab ditanya adakah. Itu penting calon-calon menguasai kehendak soalan. Apa yang soalan nak dan kita jawab ikut kehendak soalan. Dan markah yang diberikan kita tengok. Kalau 4 markah, sebab soalan struktur ni dia 10 markah maksimum. Untuk satu soalan. Sama ada 2, 3 atau 4. Macam tadi dia bagi 2, 4, 4. Maksudnya kalau 4 markah, berilah jawapan yang ayat yang lengkap. Itu kunci dia. Ayat lengkap. Pasti dapat jawapannya baik. Cikgu saya ada satu soalan. Silakan. Boleh tak kalau murid-murid menggunakan ayat berbentuk huraian untuk menjawab? Boleh huraian, tapi sebab soalan kertas 2 bahagian B ni dia dah sediakan ruangan jawapan. Ruangan jawapan yang terhad. Saya risau murid-murid kalau guna ayat yang panjang-panjang nanti banyak benda nak tulis, dah tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Boleh cuba menghurai, tapi huraian tu menggunakan ayat lengkap yang seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Jangan panjang-panjang untuk bahagian yang C nanti, esei. Di situ boleh murid terjemahkan sebanyak boleh yang mungkin. Baik. Untuk jawab soalan. Baik, terima kasih cikgu di atas penerangan berkenaan dengan kertas 2 bahagian B. Apa kata murid-murid, kita berhenti rehat dulu, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, adik-adik, bersama dengan saya Din, hos anda untuk sukses SPM Pecutan 2022 untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Hari ini Cikgu Fitri bersama dengan kita untuk menerangkan berkenaan dengan kertas 1 dan juga kertas 2. Tapi sekarang murid-murid, teruskan fokus sebab cikgu nak menerangkan berkenaan dengan kertas 2 bahagian C pula. Jadi silakan Cikgu Fitri. Okay, terima kasih Din. Okay. Saya yakin murid-murid di rumah terus fokus dan kita nak membincangkan apa pelik-pelik pula lidah kita kan. Nak membincang, semangat sebenarnya. Membincangkan apakah yang terkandung dalam soalan Geografi kertas 2 bahagian C. Berhati-hati sebut takut tersalah. Okey, Geografi kertas 2 bahagian C soalan esei. Ni jangan takut ya murid-murid. Esei ni tidaklah esei macam karangan panjang-panjang tu. Tetapi esei ni memerlukan murid menghurai fakta, huraian dan ada berserta dengan contoh. Saya ulang balik. Ada fakta dia. Okey, ada huraian dia. Dan ada contoh yang sesuai. Itu maksudnya esei. Jangan risaulah. Kalau jangan risau, kita cuba, kita tengok ni apa perkongsian saya dan saya yakin murid-murid lepas ni selesa dah. Dah confident dah nak jawab dengan baik untuk bahagian C esei. 4 soalan dibagi 4 soalan untuk bahagian ini. Jawab 2 soalan saja. 40 markah. 2 soalan 40 markah. Satu soalan berapa? Berapa tu? 20. Satu soalan 20 markah. Jawab 2 soalan 40 markah. Banyak tu. Okay, ada kata kan, boleh tak kami jawab semua? Ikutlah apa yang diberikan cadangan dalam soalan. Disuruh jawab 2, jawab 2. Jangan risau. Okey. Semua soalan berkaitan geografi fizikal dan geografi manusia, sama juga pada bahagian B tadi. Okey, kita tengoklah bahagian C ni dia tak ada geografi, kemahiran geografi. Dia ada geografi fizikal dengan geografi manusia. Okey, tak tanyalah kemahiran geografi tu, murid-murid jangan risau. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan berdasarkan rangsangan rajah. Dia ada bagi rajah. Okey, ada soalan yang diberi foto, ada yang diberi petikan. Petikan maksudnya petikan akhbar, petikan kenyataan oleh pihak-pihak tertentu, dan taburan peta, mungkin ada peta dunia berdasarkan peta dunia ataupun peta Malaysia. Mana murid-murid kena tentukan nama-nama lokasi contohnya. Okey, itu adalah soalan esei. Okey, ini contoh soalan esei. Ringkas kan? Nampak senang je soalan ni. Okey, dia ni adalah soalan berdasarkan rangsangan foto. Dia bagi gambar seperti mana yang semua murid-murid tahu, calon-calon tahu foto ni macam mana. Foto ni berwarna. Senanglah maksudnya. Calon-calon tengok soalan tu, dia tahulah ini gambar bandar. Okey, kita tengoklah soalan-soalan dia. Okey, dia merangkumi anak-anak dia. Contoh dah ni soalan nombor 1, dia bagi anak dia. Anak dia maksudnya ada A, ada B, ada C, ada D. Kalau biasa kita sebut anak, ni pecahan. Pecahan soalan dia. Okey, dia ada A, jadi soalan dia, jelaskan ciri pola pertepatan dalam foto 3. Ni 4 markah. Okey, dia ada jelaskan, dia ada terangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan pola pertepatan dalam foto 3. Foto 3 tu foto yang dinyatakanlah ataupun foto yang diberikan dalam soalan. Bagaimanakah proses urbanisasi memberikan kesan terhadap alam sekitar? Cadangkan langkah untuk mengurangkan masalah urbanisasi. Jadi kita akan ambil beberapa contoh daripada soalan ini untuk saya terangkan bagaimanakah cara terbaik calon-calon boleh menjawab soalan ini dan mendapat markah yang terbaik. Okey. Kita tengok, kita ambil soalan B daripada 4 tadi, A, B, C, D. Kita ambil soalan B. Terangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan pola pertempatan dalam foto 3. Pola pertempatan kita dah maklum, gambar tadi gambar bandar. Okey, kalau bandar ni pola pertempatan berpusat. Okey, semua ada ditumpu pada satu tempat yang sama. Okey. Ini terangkan faktor pembentukan pola pertempatan. Jadi kita terus jawab faktor yang mempengaruhi pembentukan pola pertempatan seperti dalam foto 3 ialah wujudnya kawasan tanah pamah yang rata dan luas, membolehkan banyak kawasan pertempatan dibina. Tanah tu rata, luas, banyaklah kawasan pertempatan dibina dan menyebabkan pola pertempatan berwujud sedemikian rupa. Okey. Yang seterusnya, selain itu, kawasan berkenaan juga mempunyai kadar migrasi masuk yang tinggi, dipengaruhi oleh wujudnya peluang pekerjaan yang banyak.
Okey, itu contohlah. Boleh juga kita tambah isi lain, peranan pihak berkuasa tempatan dalam merancang pertempatan, ataupun kita boleh tambah yang lain wujudnya jaringan pengangkutan seperti jalan raya. Okey, cuma kita olah perkataan yang dipaparkan dalam slide. Sekarang dia ada ayat yang dalam warna biru tu. Pakai warna biru kan. Yang atas tu warna hitam, yang bawah tu warna biru tu. Kalau sebolehnya jangan jawab macam ni. Kena gunakan ayat yang lengkap lah. Macam contoh yang di atas tu. Okey, contohnya selain itu peranan pihak berkuasa juga penting dalam menentukan pola pertempatan. Contohnya dengan merancang pertempatan tersebut. Okey, selain itu wujudnya jaringan pengangkutan seperti jalan raya telah mempengaruhi pertukaran pola pertempatan. Sebab nama pun esei. Esei ni memerlukan murid jawab panjang. Okey, ada soalan nak tanya? Itulah cikgu nak tanya juga. Boleh tak kalau murid-murid menjawab secara ringkas, contohnya hanya menyenaraikan je? Senaraikan je kan. Kebetulan saya pun ada tunjukkan senaraikan tu kan. Boleh tanya, boleh tak senarai macam tu? Boleh, tetapi ia dikira sebagai hanya calon menyenaraikan. Sebab dia suruh tadi terangkan. Jadi calon tidak memenuhi kehendak soalan. Hati-hati sebab dia suruh terangkan, kita terangkan. Gunakan ayat. Maksudnya kita nak tunjukkan apa yang telah kita pelajari. Kita curahkan apa yang kita telah faham. Supaya jawapan kita memenuhi kehendak soalan dan kita boleh mencapai atau mendapat markah yang terbaik seperti mana yang telah diperuntukkan dalam markah yang diberikan pada soalan. Okey. Saya pilih lagi yang seterusnya adalah dia ambil pilihan jawapan tadi A, B, C, D. Saya ambil yang C pula soalan dia. Bagaimanakah proses urbanisasi memberi kesan terhadap alam sekitar? Yang ni 8 markah. Tadi 4 markah. Kalau dia rasalah 8 markah ni adakah perlu detail lagi ataupun panjang lagi berbanding dengan 4 tadi? Kalau ikut markah tu cikgu memang dia nak lagi lebih terperinci. Lebih terperinci. Senang je. Kalau murid-murid tengok markah yang diberikan tu banyak, kita banyakkan jawapan kita. Kalau sikit, jangan sikitkan lagi. Jawab je lah. Supaya jangan risau jawab banyak. Senang cerita, jawab apa yang murid-murid telah belajar. Sebab saya yakin murid-murid dah belajar dan murid-murid boleh jawab dengan baik. Okey, ini tanya ni proses urbanisasi memberikan kesan terhadap alam sekitar. Kesan terhadap alam sekitar. Jadi sebenarnya soalan ni nampak macam mudah, tapi kadang-kadang calon-calon dia terkeliru, dia jawab kesan terhadap manusia. Dia tak nak kepada alam sekitar. Dia tak nak kepada manusia, dia nak kepada alam sekitar. Kadang murid-murid atau calon-calon jawab panjang, tapi tak kena dengan kehendak soalan. Salah. Itu yang murid-murid kena berhati-hati. Sebab itulah baca soalan berhati-hati. Sebab masa yang diberikan cukup. Untuk keseluruhan bahagian A, B, C, dia ada 2 jam 30 minit. Saya yakinlah murid-murid cukup masa untuk menjawab. Lepas itulah baca soalan dengan berhati-hati, faham, barulah jawab. Sebab saya takut nanti tersalah beri jawapan. Panjang dah tulis ni, tapi tersalah. Ini nak kesan kepada alam sekitar. Jadi kita bagilah, sebab ni soalan ni 8 markah. Kita bagilah ayat-ayat cinta dulu. Ayat-ayat cinta dulu. Contohnya ayat cinta tu macam mana kita huraikan apa soalan dulu. Jadi proses urbanisasi merupakan proses perkembangan sebuah bandar. Proses tersebut secara tidak langsung telah banyak memberikan kesan terhadap alam sekitar di kawasan terlibat. Kita dah cerita. Ni tak ada isi lagi. Cuma kita nak bagi pendahuluan. Pengenalan. Supaya jawapan kita nanti nampak lengkap jawapan kita tu. Barulah kita masuk pada yang pertama, kesan yang pertama. Antara kesan yang wujud adalah berlakunya kejadian tanah runtuh. Itu kesan. Itu fakta. Jadi kita nak bagi penjelasan kepada fakta. Kejadian tersebut berpunca daripada penerokan dan pembinaan di kawasan Cerun. Lepas tu kita bagi contoh seperti pembinaan kawasan kediaman seperti Pak Sepuri atau kediaman mewah. Bolehlah bagi contoh. Contohnya Pak Sepuri atau kediaman mewah. Itu contoh. Dia penting untuk esei pastinya kena ada fakta, ada huraian, ada contoh. Cukup tak panjang tu? Tak rasa? Cukup. Tak cukup. Kena panjang lagi. 8 markah. Itu baru fakta yang pertama. Ini fakta yang kedua. Selain daripada itu berlakunya kepupusan habitat flora dan fauna akibat penerokaan yang giat. Kawasan hutan diteroka bagi membolehkan
pembangunan dijalankan seperti pembinaan kawasan perindustrian atau kilang. Dia ada fakta dia, habitat flora dan fauna tadi pupus. Okey, sebab apa? Sebab ada pembangunan dijalankan. Apa contoh pembangunan? Kawasan kilang. Macam tu je. Tapi mesti dalam bentuk ayat. Kita bagi lagi satu lagi kesan. Kesan terhadap alam sekitar. Yang lain adalah wujudnya kejadian hujan asid. Kejadian tersebut berlaku kerana terdapat peningkatan gas pencemar yang dihasilkan oleh kilang dan kenderaan yang semakin bertambah. Lepas tu kita akhirilah dengan jelaslah bahawa proses urbanisasi telah banyak memberi kesan terhadap alam sekitar. Justru itu, langkah-langkah sepatutnya perlu diambil bagi mengurangkan kesan tersebut. Okey, kita tengok ya. Saya gunakan perkataan jelaslah. Justru itu dipanggil adalah kata hubung, penanda wacana yang sesuai kan. Kata hubung dia. Kita gunakan kata hubung, kita tambahkan bahasa-bahasa yang menarik dalam uraian kita supaya jawapan kita itu dapat menepati peruntukan markah. Malapan markah tadi banyak, seperti jawab dah banyak, jawapan kita jelas, jawapan kita menarik dan kita boleh menjelaskan kehendak soalan dengan sebaik yang mungkin. Panjang juga cikgu jawapan 8 markah tu. 8 markah tu sebab dia berbeza kan peringkat A, B, C. Sini dia ada tadi 4 markah, cara dia mungkin sedikit je. Kalau 8 markah kita lebihkan. Nak mudah. Kalau calon tengok jawapan soalan yang diperuntukkan tu markah dia banyak, lebihkan jawapan. Tu je. Baik, ingat tu murid-murid tips daripada Cikgu Fitri, dan cikgu mungkin boleh bagi tahu rumusan kepada apa yang kita pelajari pada hari ini kepada murid-murid di rumah. Secara keseluruhannya kena faham apa kehendak soalan. Baik. Dan jawab mengikut apa yang soalan hendak dan peruntukan markah yang diberikan. Saya yakin murid-murid dah bersedia dan saya yakin murid-murid pasti mencapai kecemerlangan. Kalau mungkin tertanya-tanya kan, boleh tengok dekat YouTube Didik TV. Perkongsian-perkongsian sebelum ini supaya murid-murid dapat memperkukuhkan lagi persediaan. Dan selamat menjawab, pasti cemerlang milik anda. Pasti cemerlang milik anda. Itu doa daripada Cikgu Fitri dan juga cikgu-cikgu seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan terima kasih sekali Cikgu Fitri di atas perkongsian pada hari ini. Juga terima kasih kepada Cikgu Aida, jurubahasa isyarat kita yang membantu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya Din mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2022. Semoga mencapai kecemerlangan. Assalamualaikum, jumpa lagi terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye.